Jangan buka aib anak, jangan buka aib menantu. Jangan buka aib darah daging kita. Orang lain suka tengok rumah tangga kita bergolak. Orang lain suka tengok kita bercerai-berai. Orang lain tak bagi duit pada kita. Orang lain tak tolong kita. Kenapa kita nak buka aib kita pada orang lain? Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, Alhamdulillah, tajuk yang sangat bagus yang kita akan bicarakan tentang kasih sayang pada malam ini. Satu hari Nabi Muhammad SAW disoal oleh seorang laki-laki. Anna rajula sa'ala Rasulullah SAW. Ayyul Islam al-khair. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ayyul Islami khairun. Apakah dia Islam yang paling baik? Maka kata Nabi SAW, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta aw lam ta'rif. Kata Nabi SAW, ada dua yang terbaik. Pertama kata Nabi, tut'imus ta'am. Kamu menjamu orang makan. Kamu memberi orang makan. Dan yang kedua kata Nabi, wa taqra'us salam. Dan kamu berikan ucapan salam. Ala, kepada siapa man arafta yang kamu kenal. Au wa man lam ta'rif. Dan juga orang yang kamu tidak kenal. Tuan-tuan, saya mulakan dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Hadis sahih daripada kedua-duanya. Daripada Nabi SAW. Riwayat dari kedua-duanya. Malam ni, macam-macam orang yang datang. Sedap tu Imam tuan-tuan baca ni, bagus ni. Masjid Al-Ansariyah. Nanti bulan Ramadan, 30 juzuk kita. Adakah imam tadi yang terbaik? Atau doktor yang menjadi pengurusi masjid yang terbaik? Ataupun akak kita tadi yang jadi sukarelawan ambil gambar. Fotografer dia pula. Adakah dia terbaik? Ataupun abang kita yang di hadapan ni. Semangat Melaka berselawat sampai sekarang masih duk pakai lagi tu. Jubah dia, kain ridak dia. Adakah dia terbaik? Masya Allah. Maka Nabi SAW menceritakan siapa orang Islam yang terbaik. Banyak tuan-tuan dalam hadis-hadis Nabi, dia cerita tentang orang-orang yang terbaik. Ada dalam hadis yang lain kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran pada orang lain. Terbaik. Ni sini ramai ustazah, ustaz ni. Ustaz sekolah rendah agama tadi tu, imam tuan-tuan tu 2 orang. Mengajar Al-Quran. Terbaik. Akak-akak depan saya, abang-abang depan saya ni duk belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar baca Al-Quran. Kata Nabi, itulah yang terbaik. Khairukum, yang terbaik. Sebab tu kita dalam proses belajar tadi pengurusi majlis sebut, tuntut ilmu. Tak boleh setakat tahap-tahap ni. Terus sampai ke mati menuntut ilmu. Salah satunya ialah ilmu Al-Quran. Mentadabbur Al-Quran. Kata Rasulullah, itu yang terbaik. Lagi siapa yang terbaik? Kata Nabi, khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik ialah suami yang paling baik kepada ahli keluarga dia. Manusia yang terbaik, kata Rasulullah, ialah suami-suami, bapa-bapa, abang-abang yang paling baik dengan isterinya, paling baik dengan mak bapaknya, paling baik dengan anak-anak dia. Kata Nabi, mereka adalah orang terbaik. Banyaknya orang terbaik. Lagi, siapa yang terbaik? Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am. Orang yang selalu menjamu orang lain makan. Yang selalu sponsor orang lain makan. Yang selalu buat jamuan, buat kenduri.
maka kata Nabi, dia Muslim terbaik. Alhamdulillah tuan-tuan, saya datang tadi banyak lagi pack makanan dalam atas meja tu. Sekarang bila saya kalih, tak ada dah. Tinggal botol air mineral je lagi tuan. Nasi ke apa Ustaz? Nasi, Allah. Siapalah yang sponsor ni, Masya Allah. Terbaik. Ada pula yang tak dapat. Silap datang lambat tuan. Terbaik tu yang buat jamuan tu. Yang kedua yang terbaik siapa dia? Orang yang bagi salam. Abang-abang yang duduk dekat pintu masuk. Siapa datang pun, Assalamualaikum, jemput. Assalamualaikum, jemput. Kuih ke Ustaz? Itu jemput. Duduk sebelah kita, terus kita salam dengan dia. Assalamualaikum. Orang tadi pula jawab lebih daripada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa kan, ayat 86, siapa yang hormat kamu, siapa yang bagi salam pada kamu, hendaklah kamu balas kepada dia penghormatan yang lebih daripada apa yang dia hormat kamu. Kata Allah, siapa yang bagi salam pada kita, jawab salam dia lebih daripada yang dia bagi. Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terbaik. Jangan bila dia bagi salam, Assalamualaikum. Salam je. Tengok pun tidak. Waalaikum. Salam. Apa marah benar ni? Tengoklah mata dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gugur dosa kita bila bersalam. Ini tidak. Dah duduk daripada pukul 7.45 sampai sekarang tak salam. Masa menjelin dekat orang sebelah tu, datang juga biawak ni. Biawak dia panggil orang sebelah. Tajuknya berkasih sayang. Tapi panggil biawak. Apa kejadahnya ni tuan-tuan? Tuan-tuan yang saya hormati. Jadi kita fokuskan tentang dua golongan yang terbaik pada malam ni insyaAllah. Yang pertama, golongan yang selalu memberi makan pada orang lain. Ada 4 jalan untuk masuk syurga. Tuan-tuan yang saya muliakan. Syurga ini terlalu luas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk mohon ampun kepada Allah. Sebab aku telah sediakan kepada kamu syurga yang seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Allah Ta'ala kata, berlumba-lumbalah buat baik. Berlumba-lumbalah minta ampun. Yang ni yang disuruh berlumba. Yang ni yang disuruh dipertandingkan. Yang ni yang disuruh bermain, bersaing, berlawan. Berlawan untuk buat baik. Bertanding untuk buat baik. Bersungguh-sungguh untuk buat baik. Sekarang, yang dipertandingkan bola sepak. Tak dapat kad merah, marah. Apa punya referee bodoh. Sudah dapat dosa maki. Kena pula pemain Vietnam yang nombor 5 tu, celaka betul ni. Kalau datang Malaysia, patah kaki kau, kata dia. Bayangkan tuan-tuan. Orang main untuk suka-suka, bagi keluar peluh, rehat-rehat, sihat-sihat. Tapi bila kita dah mempermainkan sukan, dipertandingkan, akhirnya jadi gaduh. Yang Allah suruh kita berlumba ialah berbuat kebaikan. Berlumba-lumba. Bola sepak, berenang, jalan kaki, main badminton, tak payah lumba. Mak Ngah ni sakit gaut, nak berlumba apa? Sekadar jogging-jogging keluar peluh cukup. Jimat duit. Belanja jimat, tak payah buat stadium besar-besar, tak payah bayar gaji banyak-banyak. Duit yang dibelanjakan untuk buat sukan, baik tolong orang miskin. Selesai masalah.
Baik kita tolong rumah-rumah anak yatim. Selesai masalah. Baik kita majukan pendidikan daripada belanja berbilion setahun untuk berlumba yang tak habis-habis. Yang Allah Ta'ala suruh kita berlumba ialah dalam buat kebajikan. Datang ke masjid berlumba. Kalau boleh aku nak jadi imam. Imam dah ada pula. Imam pula muda-muda pula. I say man. Aku nak jadi Bilal. Bilal pula azan lagi sedap. Allah biarkan dia orang. Aku nak jadi orang yang duduk di saf yang paling awal. Berlumba-lumba lah. Rebut saf yang paling depan. Yang dia nak rebut pengurusi masjid. Biarlah pengurusi buat kerja. Engkau rebut saf yang pertama tu. Kosong je saf pertama tu. Yang tu disuruh berebut. Jadikan masjid ni tempat untuk kita berkasih sayang. Ada 4 jalan untuk masuk syurga. Yang syurga itu kata Allah seluas langit dan bumi. Tuan-tuan, ada orang tanya pula, Ustaz, apa saya ceramah malam ni buat dekat dataran masjid? Buat dalam kan bagus. Mana saya tahu? Orang suruh buat kat dalam, dalam lah saya. Orang suruh buat di luar lah saya. Jawapan dia senang. Kalau buat di dalam, Ustaz, tak muat, Ustaz. Oh. Itu sebab kita buat di luar. Senang orang datang, duduk atas motor, duduk dalam kereta. Kadang-kadang yang driver lori pun berhenti lori dia. Dengar ceramah tuan-tuan. Jam dekat 1 kilometer pasal lori je pasal. Allah, bagi orang senang datang. Bagi orang senang datang. Lambat masuk masjid, penuh. Tok Siap kata minta maaf, masjid penuh. Sembahyang kat luar. Adakah syurga macam itu? Minta maaf tuan-tuan ya, syurga dah penuh. Jadi tuan-tuan tak dapatlah masuk syurga. Syurga penuh. Agak-agak ada tak dialog macam itu? Malaikat nunggu depan syurga. Kak Leha minta maaf, syurga penuh. Ya ke Kak Leha datang daripada Lubuk Redan yang takkan Kak Leha tak muat seorang. Kak Leha faham tak? Syurga penuh. Pintu nak tutup pun tak boleh dah sekarang. Punggung betul-betul tang sliding door tu. Habis tu kalau Kak Leha tak boleh masuk syurga, mana Kak Leha nak pergi? Neraka kosong banyak Kak Leha. Dialog macam tu tak ada bang. Syurga ni luas, muat seluas langit dan bumi. Siapa-siapa nak masuk, jom. Ada jalan dia. Apa jalan dia? Wa it'amut ta'am, bagi makan orang. Ifsya'us salam, bagi salam pada orang. Bagi salam pada orang. Disuruh buat tu. Bagi makan orang, bagi salam pada orang. Jalan untuk masuk syurga. Wasilul arham. Sambung silaturrahim. Dan yang keempat kata Nabi, wasallu bil laili wan nasu niyamun. Dan semahyanglah pada waktu malam, pada ketika orang lain sedang tidur. Tadkhulunal jannata bis salam. Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Ni dia yang kita nak buat. Awal-awal Nabi sebut jalan mudah nak masuk syurga. Nombor 1 ialah it'amut ta'am, bagi makan orang. Dan orang Melayu adalah orang yang paling rajin bagi makan orang. Nak pergi umrah, kenuri. Pergi haji, kenuri. Balik Mekah, kenuri. Anak masuk universiti, kenuri. Anak masuk pusat serenti, kenuri. Sakit, kenuri. Mati, lagi kenuri. Cuba tengok. Hari Raya, kenuri. Sebulan, open house. Lajak sampai ke bulan Zulkaidah, Zulhijjah. Punya rajinnya kita buat kenuri. Alhamdulillah. Itu adalah jalan-jalan untuk merapatkan kita dengan syurga. Ni, tak lama lagi Kak, nak datang bulan Ramadan. Saya tengok sini ada akak dalam kemah ni berseri-seri muka. Bila sebut Ramadan terus senyum. Kenapa? Dia peniaga pasal Ramadan. Patutlah senyum berseri-seri ni tuan-tuan.
Ramadan bulan yang suci, rahmat melimpah dari ilahi. Banyakkan amal di bulan ini, wajah muslimin terus berseri. Kenapa yang abang-abang suka, akak-akak suka bulan Ramadan? Sebab bulan ni bulan-bulan sedekah. Bulan nak sambung silaturahim, jumpa dengan pengurusi masjid. Dah ada ke orang taja berbuka puasa, iftar? Baru 3 orang. Saya ambil 5 malam. Wow. 5 malam dia ambil. Berebut-rebut. Engkau ambil 5? Mana boleh? Aku ambil 10. Wow. 30 malam tuan-tuan selesai masalah. Sebab apa? Dia nak dapat kebajikan berbuka puasa, pahala berbuka puasa, memberi makan orang berbuka puasa. Bayangkan kalau dia bagi makan 300 anak-anak kampung datang makan. Buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, makan. 300 pahala puasa dia dapat. Kalau 200 lah pahala puasa. Kalau 500 orang yang datang, Ustaz, 500 orang punya pahala puasa dia dapat tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang makan. Jangan akak-akak tak makan pula. Hajar, jemputlah buka puasa. Tak nak. Kenapa? Takut pahala saya dapat dekat dia. Dia yang sponsor dapat kat dia. Saya teruk-teruk puasa. Tak. Pahala akak tetap tak berkurang. Tetap ada. Orang yang taja tadi dapat pahala seramai mana yang datang makan. Tuan-tuan tengok nanti. Petang buka puasa tu dia duduk dalam kereta dengan isteri dia. Waktu orang berbuka dia tengok kita makan. Dia cakap dekat isteri dia. Sebab itulah abang tak puasa. Yang datang makan tu pun 400 orang. 400 pahala puasa abang dapat. Isteri tengok keluar tuan. Malah nasi aku ni. Faham. Kalau kau tak puasa macam mana kau nak dapat pahala puasa bang? Jom tuan-tuan. Kita eratkan silaturahim berkasih sayang nanti dengan jalan apa? Dengan jalan menaja orang berbuka puasa. Namanya apa? Namanya iftar. Makcik tak mampu, Ustaz. Apa yang makcik mampu? Makcik bagi sekotak kurma. Orang makan sebiji kurma pasing. Sebiji kurma pun makcik dapat pahala. Saya tak mampu, Ustaz. Saya boleh sponsor sekampik beras saja, Ustaz. Sekampik beras pun pahala. Apatah lagi diberinya makan nasi, makan lauk, asam pedas apa semua. Lagi banyak pahala, tuan-tuan. Saya dah nak ambil Ustaz 2 malam. Habis tu, ya Allah, dah penuh. Habis tu, itu yang balik tu tak dapat pahala. Engkau. Cakap je lah kedekut. Kalau tak boleh berbuka puasa, kita sponsor more selepas bersemayang tarawih. Letak macam akak kita letak meja tu, letak tepi sini. Sediakan bubur. Wow. 10 malam dia sponsor. Bubur kacang tiap-tiap kali lepas tarawih. Cirit tu imam tu. Yang mak ngaliha pula, angin kata dia. Haji Dolah pula, aku malam besok tak datang, gaut kata dia. Kacang hijau, gaut terus. Cari jalan tuan-tuan. Ustaz, saya nak buat moral. No lah. Pemurah betul orang sini. Itulah tak dapat saya, Ustaz. Azimin. Kalau kau tak dapat, engkau menaja berbuka puasa sudah, bertarawih sudah, engkau menaja orang bersahur. Kita belum buat. 30 pagi, semayang qiyam mulai di masjid. Selepas qiyam mulai, jam 4 pagi, kita makan sahur. Kan tuan-tuan? Kalau masjid tuan-tuan dah buat selama ni, cantik. Kalau belum lagi buat, malam pertama Ramadan, kita on. Saya mula-mula buat tahun 2006.
Yang datang semayang 16 orang. Saya jadi imam tarawih. Sekarang tuan-tuan dah 16 tahun saya buat. Yang datang semayang sekarang tuan-tuan tiap-tiap malam sepanjang Ramadan. Dari malam pertama sampai malam terakhir. Mula-mula dulu saya buat keluar duit sendiri untuk sponsor orang bersahur. Sekarang saya jealous. Sebab setahun yang lepas orang dah ambil dah. Saya nak 2 pagi, saya nak 3 pagi, saya nak 4 sahur, saya nak 5 sahur. Dah penuh dah. Kadang-kadang yang datang semayang tarawih 200 orang. Yang datang bersahur 250. Macam mana Ustaz? Tak tahu. Masa semayang 200, datang bersahur tambah 50 lagi. Tak apa. Saya tak marah. Datang makan. Dia tak semayang qiyamul lail pun. Dia jiran-jiran je datang makan. Sekarang ni tuan-tuan, kalau caterer nak masak, 400 orang. Penuh tuan-tuan. Bayangkan setiap malam qiyamul lail, tiap-tiap malam di bulan Ramadan, agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar? Kalau dah tiap-tiap malam semayang di masjid, agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar? Jumpalah insya-Allah. Ustaz ada jumpa? Tak jumpa. Sebab apa tak jumpa? Mana saya tahu macam mana rupa Lailatul Qadar? Ustaz tak nampak pokok sujud. Bayangkan tuan-tuan, kalau Lailatul Qadar pokok sujud, kampung ni habis kena repair rumah tuan. Makcik nak punya rumah durian 4. Kenapa nak semalam Lailatul Qadar pokok sujud habis rumah aku, kata dia. Setakat ni saya tak pernah jumpa lagi lah. Yang saya jumpa di belakang sekolah saya tu ada pokok pisang. Satu malam bila nak naik semayang tu, satu makcik kata, Ustaz, cuba tengok pokok pisang tu. Saya pun tengok tuan-tuan. Ya Allah. Daun dia, pokok pisang tu, daun dia yang hijau, yang hijau tu terbalik ke dalam. Kan satu pokok, semua pokok. Siapa yang rajin pergi terbalikkan, lipatkan pokok pisang ni? Ya Allah Ustaz, Lailatul Qadar ke Ustaz? Tak tahu buka. Ya Allah, Lailatul Qadar. Saya kata, Kak, Lailatul Qadar ni suruh semayang, bukan suruh menangis. Pergi semayang. Yang itu sekali yang saya jumpa. Yang kedua yang saya jumpa sungguh, yang orang kata air beku tu. Yang tu saya jumpa sungguh. Dalam pukul 4.15, saya buka peti ais bahagian yang atas tu. Allahu Akbar, beku. Yang mana faham? Tak faham. Hai, tuan-tuan, kalaulah kita tiap-tiap malam qiyamul lail, sepanjang Ramadan nanti, kasih sayang rapat, perpaduan rapat, rasa satu kampung macam satu keluarga. Habis-habis semayang pula, datang pula kita makan, bersahur. Habis bersahur, semayang subuh. Habis semayang subuh, baca Quran, tadarus. Imam baca satu ayat, kita ikut. Imam baca satu ayat, kita ikut. Sehari kita baca sehelai. Sehari kita baca sehelai. Sehari kita baca sejuzuk. Sebulan dapat 30 juzuk. 30 juzuk, satu masjid khatam. Allah. Ini dia tuan-tuan, mengeratkan silaturahim. Buat apa yang kita nak gaduh-gaduh? Yang nak gaduh-gaduh pasal? Banyak sangat kita ni bergaduh. Main bola bergaduh, main badminton bergaduh. Tanding pilihan raya bergaduh. Udah lah. Dah selesai dah. Ini tengok imam pun panjang tengkok. Siapa imam tu? Panjang tengkok dia. Dia lah siapa lagi? Menyesal dah tak mata dia. Nak dengar ceramah pun tengok. Siapa penceramah tu? Penceramah tu belah mana pula? Kata dia. Belah dia orang. Tak tengok suku hitam tu. Astaghfirullahalazim. Bila yang kita nak berkasih sayang ni tuan-tuan? Nabi katalah, kita datang berkasih sayang dengan apa? Dengan memberi makan. Saya kalau dia jadi sponsor makan malam ni, saya rasa seronoknya, ya Allah.
dapat bagi orang makan. Tambah kat anak duk makan dia sambil dengar ceramah, gini makan. Bila ustaz tengok dia diam. Bila ustaz tengok belah lain dia ngom tuan. Ya Allah, ada pula yang tak dapat. Ramai malam ni yang tak dapat. Dia start motor, dia start kereta, dia pergi kedai. Dibungkusnya roti. Bungkus roti canai, bungkus capati, dia bahagi pula. Tuan-tuan. Saya jumpa satu orang yang dia ni ada 3 isteri. Ni dia. Saya malas cerita bab ni. Sekarang ni tengah orang duk isu laki menikah lain ni. Malas nak cakap, tuan-tuan. Oi, siapa cakap nikah 2-3 ni memang kena balung kau-kau memang ni. Sol. Aduh, tuan-tuan. Saya malas nak cerita bab ni, tapi cerita jugalah. Saya dijemput menyampaikan ceramah di restoran dia. Restoran dia tingkat bawah, tingkat atas makan. Makan bilik aircon lah, kursi aircon semua ni, meja-meja semua ni. Dia buat ceramah. Kemudian, dia panggil orang naik tingkat atas, Ustaz Kazim buat ceramah, makan free. Saya tanya pada dia, Tuan Haji, restoran ada berapa cawangan? 3, Alhamdulillah. Siapa yang jaga? 3-3 Tuan Haji jaga berulang satu malam, pusing ke? Tidak. Yang ini isteri sulung. Oh. Yang kedai sana, isteri nombor 2. Oh. Yang tu, isteri nombor 3. Oh. Saja saya, tuan-tuan. Nak buat tak mampu tu. Oh. 3. Masya Allah. Semalam berapa, Pak Haji? RM25,000 semalam. Jualan restoran dia. Kena satu malam RM70,000. Kena sebulan? Tak. Dalam hati saya kata, tak lama ni 4 bulan orang tua ni. Saya tanya, apa petua yang niaga bagus ni? Saya tengok di bawah, tuan-tuan, penuh meja sampai ke jalan. Dulu saya punya meniaga tak adalah macam ni, Ustaz. Tapi bila saya sponsor ke sebuah sekolah tahfiz anak-anak yatim, saya bagi makan setiap hari percuma. Masak nasi, masak lauk, 1 periuk, 2 periuk, hantar. Kemudian besok hantar. Sejak yang saya sponsor dia orang itulah, bisnes saya kencang macam ni, Ustaz. Bila saya sedekah, bagi makan orang, lagi banyak Allah ganti, Ustaz. Betul kata Nabi. Ma naqasat sadaqatun min mal. Siapa yang bersedekah, takkan berkurang harta dia. Masya Allah. Akak pula betul-betul depan tabung masjid. Allah kau. Kalau tak sedekah lagi, tak tahulah kau. Subhanallah. Lepas dia sponsor, Tuhan bagi. Tuhan bagi kat dia. Meninggal dah orang tua tu. Meninggal dah. Ada satu lagi restoran, saya pergi. Saya makan di restoran ni, tuan-tuan, hampir 28 tahun dah. 28 tahun saya makan di restoran ni. Restoran ni hanya buka jam 1 petang. Lain dia tak buka. Kalau abang-abang datang pukul 10, Pobak Lahum dia tak buka. Pukul 12.30 pun dia tak buka. Ketuklah pintu. Halo, siapa di dalam? Aku di luar. Dia tak akan buka. Dia hanya buka 1 petang. Beratur orang, tuan-tuan, nak makan. Pukul 3 habis. Dia meniaga cuma 2 jam je. Pukul 1 dia buka, pukul 3 lauk habis. Baru ni dia meninggal. Dan saya pun tak tahu dia meninggal. Sebab dia duduk di Tanjung Malim, saya duduk di Ipoh. Tuan-tuan, apa amalan dia? Yang boleh meniaga laut, sold out. Nasi, sold out. Sedekah. Mana-mana ustaz
Datang kedai dia, makan Ustaz. Makan Ustaz, kenuri, makan. Loh. Saya bila sampai, dia tengok saya dia jauh. Duduk Ustaz. Tak payah apa, saya bos lauk semua. Makan Ustaz. Itulah kerja dia. Kerja dia suruh makan, kemudian ketawa. Saya pula. Balun tuan-tuan ni. La ilaha illallah. 2 jam, 3 jam dia berniaga, habis lauk. Tutup kedai. Besok pula berniaga, 1 petang. Tutup kedai, 3 petang. Apa rahsia dia? Memberi orang makan. Sedekah. Dan sekarang kita akan datang bulan Ramadan. Kita kena buat balik macam tok nenek kita buat. Berkasih sayang cara dia orang. Buah Melaka ni tuan-tuan, sampai ke Perlis kenal tau. Duk di Terengganu, masak buah kuih apa? Buah Melaka. Duk di Perak, masak apa tu aja? Buah Melaka. Buah Perak tak ada, buah Selangor tak ada, buah Kelantan tak ada. Buah Melaka, tuan-tuan. Ingat dulu mak kita, Intan, hantar kuih ni dekat Makcik Nap. Cepatlah dalam buka puasa ni. Cakap dekat Makcik Nap kau, mak nak balik Pirin. Usop, hantar rumah $4 kamu tu. Cakap dekat dia, mak nak balik Pirin. Hantar buah Melaka. Nanti pulang balik, macam-macam kuih. Cok kodok ada, agar-agar ada, nasi lemak datang balik. Ada sekali tu, 5 anak dia pergi hantar, 5 balik buah Melaka. Sudah tuan-tuan. Masya Allah. Tapi sayang, bila dah ada pasar Ramadan, semangat nak sedekah macam dulu-dulu dah tak ada. Bila suami tanya, tak bagi dekat jiran kita ke kuih ke lauk tu, buka puasa ni hantarlah dekat dia. Kita pun beli abang, oi. Dia nak, dia pergi belilah, kata dia. Sial, tuan-tuan. Jom kita amalkan balik berkasih sayang macam dulu-dulu. Nama dia apa? Nama dia bersedekah. Dan sedekah mana yang paling cantik? Nak bagi orang makan ni bila cantik. Saya orang Batu Kurau. Batu Kurau terkenal dengan apa? Durian. Saya pergi ke ke Kedah. Saya berhenti tepi jalan, tanya peniaga durian tepi jalan. Bang, durian mana ni bang? Batu Kurau, Batu Kurau, Batu Kurau. Saya kata, nampak benar nipunya. Saya orang Batu Kurau, tak ada musim ni Batu Kurau. Tah durian mana tak tahu, dia kata Batu Kurau. Yang bodoh-bodoh pun pergi belilah tuan-tuan. Durian yang paling baik, durian Batu Kurau. Buat pertandingan, menang dia. Kucing duduk, kucing berdiri. Semua ada tuan-tuan. Tetapi ada satu pekebun yang menang peringkat kebangsaan. Pertandingan durian. Peringkat kebangsaan, dia juara. Dan bila musim durian sampai, Cina-Cina Singapura datang. Bawa lori tunggu dekat bawah dusun dia. Tunggu. Sebab apa? Sedap. Isi dia tebal, biji dia kecil. Setengah durian, bijinya besar, isinya nipis. Timbang pula 8 kilo. Yang dia pula tuan-tuan, kadang-kadang biji ni halus je, berkecut ini. Isi saja. Orang lain harga durian jatuh, durian dia tak jatuh harga. Apa petua dia? Saya masuk kebun dia. Saya pergi makan durian di kebun dia. Jom, makan durian. Makanlah ustaz, nak makan banyak mana pun. Percuma. Saya sedekah. Tapi kalau ustaz nak bawa balik, kena bayar. Saya pun makanlah sebanyak-banyaknya tuan-tuan. Dan akhirnya dapat kencing manis. Namanya diabetes. Sebab apa dipanggil diabetes? Kalau tak terkawal kencing manis, dipotong betis. Sebab tu namanya diabetes.
Kalau dah dipotong betih masih tinggi kencing manis, akan dipotong peha. Nama dia diaper. Kalau peha pun dah kena potong, duk tinggi lagi kencing manis, namanya apa? Die. Tuan-tuan, naiklah dalam kebun dia, nak makan. Nak bawa balik, kena bayar. Nak makan, free. Tabiat dia nombor 2 apa dia, tuan-tuan? Bila buah durian, mula-mula dia gugur, nama dia membuang buruk. Durian yang mula-mula gugur, nama dia buang buruk. Yang ni buruk banyak. Selepas beberapa hari, durian yang cantik akan turun. Yang cantik itu, dia tak jual. Yang elok tu dia tak jual. Dia bawa naik motor, scrambler dia. Letak dalam raga, semayang Jumaat, dia hantar di masjid. Orang semayang Jumaat, habis semayang, pakat makan kenduri. Yang pertama sekali, dia bagi makan orang masjid. Akhirnya Allah bagi rezeki dekat dia, walaupun harga durian pada masa dulu jatuh, tapi harga dia tetap tinggi. Sebab apa? Sedekah dan memberi makan pada orang lain. Tuan-tuan yang saya hormati, jom kita gunakan kebolehan kita untuk berkasih sayang dengan memberi makan pada orang lain. Jangan kedekut. Di sekolah saya, tuan-tuan, yang datang melawat hari ni 1,000 orang. Pagi tadi, 1,000 orang datang melawat. Ni saya nak balik Ipoh balik, besok lagi 1,000 orang datang. Kalau seminggu 2,000, kalau 4 kali, 8 kali, tuan-tuan, 4 kali lah, Sabtu Ahad 4 kali, 2,000 kali 4 berapa? 8,000 orang. Lebih kurang, kadang-kadang dia mencecah 10,000 orang sebulan melawat sekolah saya. Setiap Sabtu dan Ahad. Hari ni, saya bersalam, saya tak tahu dengan berapa ramai orang. Tadi Datuk Rawi tanya, boleh ke bersalam, Ustaz? Boleh lah. Yang datang melawat ni orang Melaka tadi pun ada. Tanjung Bidara lah. Apa lah? Serkam ada. Datang. Malam ni kami nak datang, Ustaz. Di mana, Ustaz? Masjid Tanah, saya kata. Sekarang kita di Serkam. Oh, datanglah, terekam terus, saya kata. Bayangkan, tuan-tuan, berapa ribu orang. Dan saya punya perangai, datang ke sekolah saya bagi makan kenduri. Nasi lemak pagi, tengah hari nasi lauk makan. Tapi kadang-kadang, tuan-tuan, Allah, kalau sampai satu caterer, satu kepala, dia ambil RM10. Datang 10,000 orang, tuan-tuan. Kadang-kadang botak juga. Duk garu kepala. Tapi kita yakin pada Allah Ta'ala. Saya tak pernah kata Allah nak bagi makan apa. Saya malu kalau tetamu datang melawat saya tak jamu makan. Saya malu, tuan-tuan. Saya rasa tak puas hati kalau orang datang sekolah saya tak makan nasi. Saya kata mesti makan. Walaupun 2 orang datang, makan nasi. Lepas tu nak baliklah. Sebab saya suka. Nabi suka. Dan setakat ni saya tak miskin lagi, tuan-tuan. Saya tak miskin lagi. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau 10,000 orang, satu kepala RM10 caterer ambil, setiap bulan nak habis berapa ratus ribu. Adakah saya miskin? Adakah saya papa ke dana, tuan-tuan? Tak. Yakinlah, bila kita bagi makan orang, lagi orang datang. Bila kita bagi makan orang, lagi orang sayang pada kita. Bila kita bagi makan orang, orang doa pada kita. Yang ni yang kita nak. Tuan-tuan jangan cakap pula, Ustaz Kazim tu pandai cakap je, dia pun tak sedekah ke orang. Tak apalah. Yelah, betul lah. Buat apa aku ceritakan kau yang aku sedekah? Tapi saya nak cerita betapa benarnya sadaqallahul azim. Dalam Quran sebut kan, sadaqah Rasulullah. Benarnya Rasulullah. Siapa yang sedekah, Allah gantikan balik rezekinya. Dan macam-macam benda yang Tuhan Ta'ala, yang Allah Ta'ala rezekikan pada saya ganti.
Saya tak payah tuang air mineral. Ada orang tolong tuangkan. Bayangkan tuan-tuan. Mana faham? Tak faham sudah tuan ni. Subhanallah, Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jangan takut. Kalau orang datang rumah kita, makcik, jamu air, jangan nyambut air liur. Berbual je, 2 jam dia balik. Okeylah nak, aku nak balik nak. Ya Allah, nak balik ke tak makan apa pun? Dan kau tak jamu, macam mana aku nak makan? Takkan aku nak masak sendiri cokodok di dapur kau? Sebab tu abang-abang, bila nak pergi rumah orang, telefon. Din, aku dah tu simpan 4. Tu simpan 4. Lagi setengah jam ya. Bagi tahu. Oh, lihat. Dia orang dah tu simpan 4. Bolehlah nak masak ke apa ke. Datang je tetamu, dah siap. Itu cara dia, tuan-tuan. Bukan tetamu duduk kejap je. Isteri nak pergi tangkap ikan kejap. Baru nak tangkap ikan. Bagi seronok, tuan-tuan. Nombor 1, memberi makan. Adik kita ni dah 2 kali lalu, tuan-tuan. Tadi lalu tak bawa kasut, sekarang dengan kasut-kasut dia bawa sekali. Yang kedua, ifsya'us salam. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua. Moga bahagia di hari nan indah, lagi mulia di pertemuan ini. Jalinkan kasih sayang, rapatkanlah ukhuwah, ikatan iman, amalkan sifat terpuji dalam pergaulan. Salam. Bagaimana nak bagi kasih sayang sesama kita? Assalamualaikum. Kenal? Assalamualaikum. Tak kenal? Assalamualaikum. Tuan-tuan, saya ni tadi pengurusi masjid kata Ustaz Kazim ni terkenal lah, penceramah terkenal lah. Tak ada mana ada terkenal. Biasa-biasa, suam-suam kuku. Gitu. Nak sebut suam-suam susu pula dah tak ni. Suam-suam kuku. Jadi saya ni alhamdulillah nikmatnya banyak, tuan-tuan. Syukur pada Allah. Banyak sangat nikmat Allah bagi kat saya. Kadang-kadang saya naik kapal terbang, duduk kelas ekonomi, sempit, datang pramugari. Datuk nak pindah tak seat business class? Kenapa? Kapten dia nak belanja Datuk. Oh, boleh. Siapa tak nak, tuan-tuan? Duduk beli tiket ekonomi, duduk business class. Pilot belanja. Wah. Ada sekali tu, tuan-tuan, saya naik kapal terbang, pramugari datang. Ustaz, pilot jemput Ustaz masuk dalam bilik kokpit. Bilik dia bawa kapal terbang tu, saya masuk. Datuk nak tak? Nak rugi tak masuk. Saya masuk, tuan-tuan, duduk dalam tu dengan isteri saya. 2 orang kita duduk. 3 jam penerbangan. Menyesal amat. Sebab apa? Seat dia kecil gila, tuan-tuan. Main melekat kat dinding, tarik, duduk. Ya Allah, kerahnya punggung aku. Duduk kat belakang lagi, sedap boleh aku tidur. Tetapi saya nak dapat pengalaman macam mana orang bawa kapal terbang. Saya nampak kapal terbang yang selisih dengan kapal terbang kami. Laju gila, tuan-tuan. Oi. Nampak tak laju bila duduk di belakang. Bila saya duduk depan, bapak, laju gila. Lajunya. 800-900 km sejam. Laju bapak. Itu orang Perak sebut. Orang Perak ni kalau hebat, bapak. Itu Perak. Jarang disebut mak. Jarang tuan ni. Opah lagi jarang tuan.
Bersyukur saya duduk dengan kapten, dengan pilot. Macam-macam benda saya belajar, tuan-tuan. Banyak benda. 3 kali ya, tuan-tuan. Dia siap kawat lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Bila jadi orang macam saya ni, syukur. Jam saya ni orang bagi. Hadiah hari jadi. Cincin saya ni pun orang bagi hadiah. Baju saya ni orang hadiah kain. Saya tempah kat Cina ni. Orang bagi ni. Songkok saya ni orang Singapura hantar. Ni songkok ni. Stokin saya, ni saya beli. Yang saya beli, tuan-tuan, seluar dalam, tuan-tuan. Tak lain orang bagi. Nikmat apa yang awak nak dustakan? Tapi bukan semua orang suka. Bukan semua orang suka. Apa salah satu dia? Saya pegang hadis ni. Hang bagi salam pada orang yang kamu kenal ataupun kamu tak kenal. Bila saya keluar daripada kereta, orang bagi salam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, tengok orang TV kan, ambil gambar kan? Tak kencing kita tahu. Nak pergi ke tandas aja, tak jadi pergi. Berbaris orang ambil gambar. Yang paling saya tak tahan hari itu, saya masuk dalam tandas, orang ketuk pintu. Ustaz. Ustaz. Oi. Ustaz. Jap. Lama ya? Kejap. Dia ketuk pintu. Saya pun keluar. Apa hal bang? Nak ambil gambar. Astagfirullah. Dalam jamban ni. Saya tak pernah marah. Selayan je. Yang saya tak pernah buat, ambil gambar dengan dia berdua dalam tandas. Tak pernah ambil lagi. Tak nak. Saya duduk mencangkung, dia ambil gambar. Tak pernah lagi setakat ni lagi ni. Alhamdulillah setakat ni. Allah pelihara lagi. Tapi ada orang yang saya bagi salam, dia tak jawab. Assalamualaikum. Bodoh. Kita lalu, Assalamualaikum. Buat bodoh, tuan. Relax. Dia tengok belah lain. Ni mesti marah kat aku pasal apa, tuan. Malu tak saya? Malu. Tapi saya teringat pada hadis Nabi. Kalau saya bagi salam, dia tak jawab. Siapa jawab salam saya? Malaikat jawab salam kita. Pernah tak tuan-tuan bagi salam, orang tak layan? Tuan-tuan bagi salam, orang tak balas. Pernah kan? Jangan kecil hati. Jangan malu. Malaikat jawab untuk kita. Yang tak jawab tadi, syaitan jawab untuk dia. Maka tuan-tuan, jom kita bagi salam. Kenal tak kenal, bagi salam. Bukan susah. Dengan ucapan salam tu, dia datang perasaan kasih sayang. Jumpa mak bagi salam, jumpa bapak bagi salam, nak pergi kerja bagi salam, balik kerja bagi salam. Tadi dalam masjid dah jumpa dah, bagi salam dah. Tiba-tiba jumpa pula dekat kerusi. Lagi sekali bagi salam. Sampai macam tu disuruh bagi salam. Walaupun berpisah sebalik tiang. Kita nak masuk masjid, Assalamualaikum. Dah salam lah. Kita pun semayang, zikir, subhanallah. Nak keluar daripada saf, jumpa dia pula. Assalamualaikum. Macam tu. Sebab tu orang yang paling banyak pahala bersalam, rahim pendek. Tuan Haji, Allahumma salli ala Muhammad. Salam tak habis-habis, tuan-tuan. Lala kena cekuk dengan gebor. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jom bagi salam. Dia datangkan perasaan kasih sayang. Bila kita bagi salam tu, kita kenal dia Islam. Dan dia kenal kita Islam. Kalau kita di Malaysia, di Melaka ni, kita pakai macam ni, confirm Islam dah. Nun, tuan-tuan, kalau kita pergi luar negara, macam mana nak kenal Islam? Piah tak pakai baju kot, pakai baju ni. Tiba-tiba dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Islam. Terus jadi rapat. Bila dia bagi salam, ya Assalamualaikum. Terus kita ni rapat dengan dia. Ente Muslim? Ya. Oh, terus ajak minum, tuan-tuan.
Dia datang perasaan cahaya melimpah dalam hati kita. Sebab itu disuruh bagi salam. Dia jadi doa. Salam itu ialah penghormatan. Salam itu tanda kasih. Salam itu ialah menghapuskan dosa. Salam itu menaikkan darjat. Salam itu memberikan pahala kepada kita. Orang yang berkasih sayang ni tuan-tuan, hati dia sentiasa seronok. Seronok tuan-tuan. Jom kita berkasih sayang. Jangan gaduh-gaduh. Tapi sekarang kita nak jadi bergaduh. Gaduh tak habis-habis. Buka TV, gaduh. Dengar berita, gaduh. Tak tahu pening kepala tuan-tuan. Daripada mula menikah sampai bercucu, gaduh je masyarakat kita. Sampai bila kita nak jadi aman? Hidup dengan berkasih sayang. Tuan-tuan, saya datang masjid tuan-tuan. Saya nak pergi, lepas mayang tadi, saya nak pergi ke toilet. Ada 3-4 anak muda salam dengan saya. Assalamualaikum Ustaz. Keluar daripada tandas orang tunggu dah. Assalamualaikum Ustaz. Nak pakai stokin pun orang tegur. Apa yang duduk dalam gelap ni Ustaz? Pakai stokin. Nak sampai ke sini ni tuan-tuan, punya ramai orang salam saya. Daripada Datuk Rawi, pengurusi masjid. Duduk atas kursi ni pun tuan-tuan tengoklah. Itu pun dihalau dia orang tadi. Dah ada ya, mana ceramah dah ada ya nampak tu. Orang nak ambil gambar tuan-tuan. Itulah bila kita berkasih sayang. Bila kita berkasih sayang, orang suka kita. Bila kita berkasih sayang, orang doakan pada kita. Bila kita berkasih sayang, tuan-tuan, malaikat doa pada kita. Dan paling penting sekali, bila kita dapat kasih sayang daripada Allah. Allah kata, siapa yang aku sayang, aku akan bagi tahu pada Jibril, aku sayang dekat orang tu. Maka Jibril bagi tahu kepada malaikat lain di langit, wahai semua penghuni langit, sesungguhnya Allah Ta'ala cinta pada orang tu. Kamu semua pun cinta pada dia. Subhanallah. Bayangkan tuan-tuan, kalau Allah cinta pada kita, Jibril cinta pada kita, malaikat cinta pada kita. Doa mustajab. Saya tak berani tuan-tuan nak buat jahat pada orang yang Allah cinta. Saya tak berani nak mengumpat orang yang Allah cinta. Saya tak berani tuan-tuan nak mengutuk dalam Facebook orang yang Allah cinta. Siapa yang Allah cinta? Orang yang mengeratkan silaturrahim. Orang yang menyambung silaturrahim. Mereka itu di dalam kecintaan Allah. Jangan kita kutuk dia. Dia buat kenuri menyambung silaturrahim. Dia panggil orang datang rumah dia, menyambung silaturrahim. Dia adalah seorang yang pemurah, menyambung silaturahim. Orang macam ni Allah sayang. Tiba-tiba tuan-tuan fitnah dia. Tuan-tuan mengata pada dia. Tuan-tuan buat jahat pada dia. Jahat itu akan balik pada kita. Fitnah itu akan balik pada kita. Jaga-jaga tuan-tuan. Di antara orang yang paling tuan-tuan kena jaga. Di mana? Di antara manusia yang paling tuan-tuan kena berhati-hati. Siapa dia? Orang yang duduk dalam masjid. Bila? Orang yang semayang subuh berjemaah. Nabi kata, Man salla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang solat subuh berjemaah, mereka itu di bawah pemeliharaan Allah Ta'ala. Orang yang datang semayang subuh berjemaah, Allah jaga. Sebab tu saya tak berani tuan-tuan, kalau dia orang kaki masjid, semayang subuh berjemaah pula, jangan cari paksai dengan dia. Dia ni Allah sayang. Jom tuan-tuan, kita cari kasih sayang Allah. Di mana Ustaz? Ni belakang saya ni. Nama dia apa? Masjid. Dengan jalan apa? Berjamaah. Kenapa? Bila berjamaah, Nabi suka. Bila berjamaah, malaikat suka. Kerana dalam jamaah itu ada kasih sayang. Habis-habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi salam. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Selagi baca doa, habis baca doa, Allahumma salli ala salam.
Bukankah itu tanda-tanda Allah cinta? Sayang tuan-tuan, kalau ada masjid tapi kita biarkan kosong, itu tandanya hati kita belum cantik lagi. Tidak ada nur. Jom kita minta nur melimpah dalam hati kita. Bila nur melimpah di hati, manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Bila nur melimpah di hati, manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Dewan dia panggil saya masuk ke Gawang Kansar. Tapi tak ada saya terima, tuan-tuan. Dia orang panggil saya berlakon, saya terima. Okey, insyaAllah filem saya yang terbaru akan keluar. Tunggulah sama ada di Pawagam ataupun di Astrofirst. Dah siap dah. Tunggu masa nak ditayangkan. Sekarang filem tengah down. Mana-mana filem masuk tak laku. Filem Avatar lah. Tiba-tiba Ustaz Kazim nak lawak Avatar. Tobat lahum tak laku, tuan-tuan. Jadi dia orang tunggu sikit. Tapi dubbing semua dah buat. Masukkan suara pun dah siap. Mula-mula dah masuk suara saya dah. Kisah ini tiada kena-mengena dengan yang hidup atau yang mati. Tetapi cerita ini diambil daripada mulut Ustaz Kazim sendiri. Tak percaya? Lantak koma lah. Itu suara saya lah, tuan-tuan. Nanti tuan-tuan tertanya pula, siapa punya suara gelak, tuan-tuan? Ustaz Kazim lah, tuan-tuan. Susah payah saya berlakon ini. Berlakon, saya terima. InsyaAllah, minggu depan saya akan masuk untuk buat album pula. 10 buah lagu, tuan-tuan. Udah jadi penyanyi pula, Ustaz Kazim ni. Hara. Dah tu bangka penyanyi lagi. Nak buat macam mana orang minta? Orang minta, dia kata, Ustaz. Lagu yang saya rakamkan nanti, lagu suami isteri je. Lagu suami isteri je. Nak eratkan hubungan rumah tangga suami isteri. Agak-agak bergaduh je pasang lagu tu. Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda, tercurahlah cinta, ahai nyawa padamu juga. Itu lagu dia. Nanti akak dengar ya, beli tau. Jangan tak beli pula. Jangan cerita rompak pula, bankrupt saya kan. Agak-agak bergaduh je, pasang lagu tu. Semua lagu saya nak bawakan kasih sayang seorang suami, kasih sayang seorang isteri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Saya tak nak bawa lagu yang lara-lara, tak nak. Bawa lagu yang menghargai suami, menghargai isteri. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia istri, di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Nombor 3, kata Nabi SAW, wasilul arham, sambung silaturahim. Jangan putus silaturahim. Nak masuk syurga tak yang seluas langit dan bumi? Nak. Sambung silaturahim. Saya takut bila saya tengok dalam Facebook sekarang, dalam TikTok sekarang, bergaduh suami isteri. Yang isteri buka aib suami, suami buka aib isteri. Kenapa nak cerita aib rumah tangga di khalayak? Tak bolehkah selesai elok-elok? Yang bapa bagi kenyataan di khalayak, yang mak bercakap di khalayak.
Tak boleh ke duk bincang-bincang pelan-pelan sambil makan nasi, sambil makan tom yam? Jangan buka aib anak, jangan buka aib menantu. Jangan buka aib darah daging kita. Orang lain suka tengok rumah tangga kita bergolak. Orang lain suka tengok kita bercerai-berai. Orang lain tak bagi duit pada kita. Orang lain tak tolong kita. Kenapa kita nak buka aib kita pada orang lain? Ada benda tak puas hati, selesai elok-elok. Kita ada anak. Ada satu artis dulu ni. Saya tak sebut nama dia. Habis lingkup. TV tak panggil, yang nu tak panggil, datang jumpa saya duduk begini dalam bilik saya. Saya dah habis, Ustaz. Dah habis apa hidup ni? Saya dah habis, Ustaz. Dah habis tak? Dah habis, Ustaz. Saya duit tak ada, Ustaz. Saya tak ada projek. Saya tak ada dah. Buka bisnes tak laku. Kenapa? Orang boykot. Kenapa? Saya silap, Ustaz. Saya silap. Oh, dah. Meja aku pula, kau ketuk pula. Saya tengok ni. Saya kata, benda dah lepas-lepas lah. Saya cakap pada isteri dia juga, suami awak ni nakal. Nakal-nakal lah. Tapi jangan sampai dia kena buang kerja. Nanti kalau dia tak ada kerja, dia tak ada pendapatan, bila awak bercerai, macam mana suami awak nak tanggung anak-anak awak? Anak awak tu berapa orang? Nak sekolah, nak makan, nak minum, nak beli, nak pakai. Sekarang ni mahkamah suruh bayar duit pada anak-anak awak nafkah. Dia tak ada duit, kerja tak ada. Buka meniaga burger tak laku, buka kedai makan tak laku, berlakon tak panggil, menyanyi tak panggil, apa pun tak panggil. Saya runsing, Ustaz, saya runsing, Ustaz. Runsing duduk elok, jangan duduk susah hati, pelan-pelan. Saya kata kat dia, dulu masa kau seronok, kau tak ajak aku pun. Bila ada masalah, pandai-pandai pula kau ajak aku. Dengan aku pening kepala sekali. Duduk diam-diam, saya kata. Akak-akak, ingat, kalau kita tak puas hati dengan suami kita, ya, pejabat agama, saya minta cerai. Suami saya tak tanggungjawab. Pelan-pelan cerai. Supaya dia masih ada pendapatan, koman-koman dia boleh bagi nafkah pada anak kita. Sekarang ni nafkah tak ada, isteri tuntut bergaduh lagi. Duduk bincang elok-elok. Fa'imsakum bima'rufin, au tasrihum bi'ihsan. Nak pegang elok-elok. Nak lepas elok-elok. Abang-abang, isteri bukan untuk didera. Isteri bukan untuk dizalimi. Isteri untuk disayangi, dikasihi. Bukan untuk dipukul. Ditinggalkan tak bertali, bergantung tak ada bertali. Nafkah tak bagi. Dia bukan suami yang baik. Kalau dah rasa tak mau, bagi cerai. Supaya dia boleh bawa hidup lain. Bukan untuk diseksa. Dan akak-akak pun kalau kena seksa, mintalah hak. Tak tahu lah Ustaz. Daripada awam nikah, Ustaz. Oh, sudah. Lama pula lah makcik ni pula ni. Daripada awal kahwin tu, dia pukul saya, Ustaz. Oh. Masa bertunang tahu. Dia kaki pukul. Tahu. Nanti yang akak kahwin dengan dia buat apa? Dah cinta. Nak kata bodoh tak gamak. Jadi akak-akak, fikirlah dulu sebelum kahwin. Saya berhadapan dengan rumah tangga ni sebelum saya kahwin. Sebelum saya kahwin, saya dah selesaikan berhadapan dengan kes-kes rumah tangga, tuan-tuan. Saya dulu pensyarah bahagian rumah tangga. Budak lagi. Datang orang mengadu macam-macam. Pening pula saya. Padahal saya tak ada isteri lagi masa itu. Sebab itu, cerita bab rumah tangga ni, macam-macam benda saya jumpa. Saya nasihat pada akak-akak yang mana belum kahwin.
Ada yang datang jumpa saya, Ustaz fikir tengok. Ya, saya cuba fikir. Dia tak balik. Dia di Sabah, saya di Semenanjung, okey. Dia kerja cikgu sana, saya cikgu di sini, okey. Anak saya jaga, saya didik anak saya buat semua Ustaz. Jadi saya tak nampak tau. Tak nampak macam mana rumah tangga Ustaz. Akak tahu tak sebelum akak kahwin dia kerja di Sabah? Tahu. Itu yang akak kata kahwin dengan dia buat apa? Itu nama dia PJJ, perkahwinan jarak jauh. Kalau dah tahu itu masalah yang akan timbul, tosahlah kahwin dengan dia. Akak duduk di mana? Melaka, Masjid Tanah. Kahwin saja orang Simpang 4. Halo gajah. Apa masalah? Ustaz tak faham. Cinta tak boleh dipaksa. Sekarang jangan datang jumpa saya. Awak yang pilih suami jarak jauh. Apreka tu. Habis oleh dia. Jadi akak-akak yang mana anak dara yang datang malam ni, cuba dengar cakap mak, cakap bapak sikit. Bukan mak tak bagi kau kahwin, Intan. Pilihan kau tu jauh sangat. Buatnya dia balik kampung tinggal kau macam mana? Tak pun kau balik ikut dia bersalin di sana, siapa nak pasang tungku kat kau? Bukannya jauh, mak. Nairobi, ya mak. Nairobi, kamu kata tak jauh di Zimbabwe tu. 4 kali tukar flight tu. Mak, love is blind. Engkau suka kamu lah, blind-blind. Jadi akak-akak ada pilihan. Waktu bertunang, budak tampor. Waktu bertunang, aku bagi kamu kan, putuslah tunang. Mak, Abang Ju tampar. Ya Allah, bapak kamu pun tak pernah tampar kamu. Tak tahu lah, mak. Nak putus tunang pun satu kampung tahu. Apa masalah Gatal menikah dengan kaki tinju, buat apa? Datang jumpa saya ni tuan-tuan, lebam ni. Macam mata panda. Selalu dia pukul kak. Selalu, Ustaz. Tak sabar dah. Saya cakap, saya tak sabar tak. Kalau gitu kak pergi balai polis, buat report, pergi hospital, buat check up, pergi pejabat agama minta cerai. Seluruh badan pukul. Seluruh badan. Pergi minta cerai. Tak nak bercerai. Saya tak nak cerai, Ustaz. Kalau gitu kak sabar. Sabarlah. Kak tak sabar, Ustaz. Kalau gitu kak minta cerai lah. Sampai bila nak macam ini? Kak tak nak cerai, Ustaz. Selagi aku yang hilang sabar, kan, tuan-tuan. Gegil betul kepala otak ada tuan-tuan ni. Menyusahkan kita je. Cuba akak fikirkan yang terbaik. Jadi kalau kita ni ada masalah, ada jalan penyelesaian dia. Jangan kita buat tindakan yang sampai putus silaturahim dengan keluarga kita, keluarga mertua kita dan sebagainya. Jom kita sambung silaturahim. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang keempat, orang yang sembahyang malam. Orang lain tidur, dia bangun sembahyang malam. 4 kategori ni tuan-tuan akan masuk dalam syurga. Dan 4 benda itu akan datang dalam bulan Ramadan akan datang. Bulan Ramadan akan penuh masjid kita. Jom kita sambung silaturahim. Bagi dia orang makan. Ramadan nanti ramai yang akan bertarawih. Jom kita bersalam. Nanti bila datang Ramadan, jom eratkan silaturahim. Ini kebijaksanaan doktor sebagai pengurusi masjid. Macam mana nak bagi seronok dengan semayang tarawih? Macam mana nak bagi seronok dengan qiyamul lail? Macam mana nak bagi seronok dengan buka puasa, gotong royong dan sebagainya. Ini orang muda. Doktor kita ni orang terpelajar. Dia boleh buat macam-macam, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak cara saya nak eratkan silaturahim? 10 tahun dulu, tuan-tuan, saya buat korban unta. Unta. Punya ramai orang datang. Bukan nak makan, nak tengok unta. Tak pernah aku sembelih unta. Nak rasa macam mana rasa unta. Daripada situ dah ramai kawan, tuan-tuan.
Saya pernah buat korban 25 ekor di sekolah saya. Saya agihkan satu kampung. Naik van rusak, hantar. Pakcik, daging korban. Ya Allah, tak pernah merasa daging korban, ya Allah. Pertama kali dapat, tuan-tuan. Dalam hati saya kata, biar betul tak pernah rasa. Tak pernah merasa. Siapa bagi ni? Ustaz Kazim. Okay, salam dia, ya. Padahal saya lah. InsyaAllah. Lambat benar tak nak datang ni, tuan-tuan. Oi, jangan kita boykot. Rumah tu tak pernah datang masjid. Jangan bagi. Rumah tu selalu datang bagi 2 kilo. Yang hujung tu jangan bagi. Itu nak bakar masjid hari tu. Jangan bagi. Tuan. Jahat betul, tuan-tuan ni. Jangan ada boykot memboykot, jangan ada pulau memulau. Semua dapat. 25 ekor, tuan-tuan. Sekarang, bila ramai dah jadi geng saya, senang. Tuan-tuan bayangkan adik yang lintas, 3 orang ni. Geng saya. Bila saya pergi masjid, Assalamualaikum Ustaz. Budak-budak kawan saya. Orang tua kawan saya. Modalnya apa? Hanya 1 kilo daging korban saja. Jangan lagi pulau-pulau. Okey, yang ada kupon yang dapat ya, yang mana tak ada kupon belah. Janganlah macam itu. Jangan macam itu. Masak ramai-ramai, masak kacau elok-elok, buat kenduri, makan nasi lantalam. Makan nasi lantalam, 1 talam 3 orang. Bukan duduk dalam talam. Nasi dalam talam, kita di luar. Oh, seronok tuan-tuan. 1 jenis je. Masak nasi, kari gulai daging, sambal sikit, timun. Selesai. Minyak tangan tuan-tuan. 2 hari bau ni. Seronok. Seronok tuan-tuan. InsyaAllah. Apa yang kita buat nanti tuan-tuan, orang tanya lagi. Bila lagi nak buat? Saya nak sponsor. Kadang-kadang dia telefon anak dia di Kuala Lumpur. Kau bagilah dekat masjid. Sedap tu. Tukang masak tu, masak nasi Arab. Sedap sangat, mak suka. Lama-lama tuan-tuan, dia datangkan perasaan kasih sayang kepada kita. Salah satunya, tuan-tuan bangun malam-malam, tuan-tuan doa. Ya Allah, Hajah tu sakit, kau sembuhkanlah dia. Berapa ramai yang bangun malam? Semayang, doa, Ya Allah, Tuan Haji itu uzur, kau sihatkanlah dia. Ya Allah, anak kau itu lari pada rumah, Ya Allah, kau ketemukanlah dia, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesabaran pada dia, Ya Allah. Bangun tengah malam, tuan-tuan, sebut nama orang. Yang sakit, yang uzur, yang miskin, yang payah, yang belum dapat jodoh. Apa salah doa? Ya Allah, mak teruna tu sampai sekarang tak kahwin-kahwin, Ya Allah. Kau jodohkanlah aku. Aku pun single. Ya Allah. Yang mana faham, tak faham sudah. Janganlah bangun tengah malam, Ya Allah, kau bakarkanlah rumah dia, Ya Allah. Kau bagi banjir rumah dia. Jahat benar. Jangan melaknat orang. Nabi Muhammad bukan pelaknat. Nabi Muhammad tu pendidik. Mendidik dengan kasih sayang. Okey tuan-tuan, besok buka FB. Besok dia orang suruh saya menyanyi lagi besok. Orang melawat sekolah saya besok 1,000 orang. Dah depan hantar Telegram lah, WhatsApp lah, Ustaz. Besok menyanyi lagi, suka benar makcik dengar Ustaz nyanyi. Entahlah tuan-tuan, dia orang pula suka ragging saya. Ustaz, lagu Piramli satu. Piramli waktu muda. Tidurlah. Itu waktu muda. Tidurlah, wahai permaisuri. Itu waktu muda. Kan dia orang suruh saya ikut Jamal Abdillah pula. Ikut Jamal Abdillah. Macam-macam tuan-tuan. Hazura. Sendiri menempuh hidup, tiada berayang, tiada beribu. Itu Jamal pula. Ada yang saya suruh minta Nasir Wahab. Sekali aku jatuh cinta. Itu Wahab.
Macam-macam surah saya boleh buat, tuan-tuan. Surah Haji Bakhir pun boleh buat. Urat ini bertemu urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Tuan-tuan, itu Haji Bakhir pula. Jadi tuan-tuan, masa dah tamat. Kita jumpa lagi di lain masa. Saya minta maaf pada tuan-tuan. Kita jumpa lagi. Saya nak balik terus ke Ipoh. Besok ada lagi program. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.